Ini hukum lagi. Imam Nawawi nak cerita, kalaulah dia sembelih, seseorang tu sembelih, lepas pada tu, dalam kes ni lah, kalau kita andaikan buat lari sikit lah, kes tu jadi lagu lain sikit lah. Kalau katakanlah Hamzah tu dia sembelih, maka jadi halal daging dia tu, walaupun dia ambil hak orang. Daging-daging ni jadi halal dengan sebab sembelih. Hak orang tu suku, hak tu dia kena bayar ganti rugi tu suku. Daging tu boleh makan ada kali tu. Misalnya orang curi, kedai tu jual daging, dia sembelih, lepas tu kita makan, halal kan tidak? Halal dah dengan sebab sembelih. Tu halal kata ittifaq ulama, kecuali apa yang disebutkan daripada pendapat Ikrimah, Ishaq dan Dawud Zahiri. Dia mengatakan, mereka ni mengatakan tidak halal. Sebab apa? Hak curi tu, ataupun hak rapah, ataupun hak orang. Macam kes tadi, kalau katakanlah Hamzah tu dia sembelih sekalipun, tidak halal juga mengikut demo ni. Sebab apa? Hak tu bukan hak dia. Hak curi ni tidak halal, bukan halal dengan sembelih saja, tak boleh. Masalah ganti rugi tu suku, kena ganti rugi juga hak tu. Tapi nak kata halal ke tidak dengan sembelih, tidak. Sebab apa? Barang tu bukan hak sah hak dia mengikut demo ni. Tetapi jumhur ulama mengatakan halal. Halal. Kena bayar ganti rugi tu suku. Kena bayar ganti rugi tu suku. Tapi cerita hak Hamzah ni lain ceritalah. Pada masa tu tak ada lagi hukum sembelih kau, hukum gatugan ni tak timbul lah. Kepada dia tu tak timbul. Minum arak ke apa tu tak timbul. Lepas tu dalam riwayat, beberapa riwayat yang lain lagi tu lebih kurang tadi, cuma ada sedikit sebanyak tambahan dia, dan ada perbezaan dari segi lafaz dia. Tapi asas ceritanya begitulah, asas cerita. Lepas pada tu, kalau kita perhati dalam cerita ni, Sayyidina Ali bila dia tengok kataan tu, dia tidak dapat mengawal matanya. Maknanya dia menangis. Itu maknanya tidak dapat mengawal mata tu, maknanya jerit lah. Kalau kita tengok dalam kita hadis dia banyak sahabat-sahabat hak berani tu kan, pahlawan tu hak bunuh orang tu selama mana mati orang ke dia. Memang demon ni tempat lembut tu dia lembut. Dia menangis ni, jadi mudah menangis. Sayyidina Ali, kau Sayyidina Umar, kau nampak kasar kan? Backing apa? Tapi dia mudah menangis. Kalau kena raya, situ selalu jerit. Demon ni gitu keadaan. Dan ini adalah bukan sifat yang berlawanan dengan sifat orang yang berani. Menangis bukan sifat yang berlawanan dengan sifat orang berani. Orang berani pun dia boleh menangis. Mungkin menangis ni, sifat ni menangis ni, ada ni dia berlawanan dengan sifat orang yang ganas. Mungkin dia tidak boleh ada sekali. Ganas tu boleh dia. Dia tak akan jerit lah, dia tak akan apa-apa. Tapi kalau orang berani dari segi Islam ni, mana berani bertempat, bukan berani kok serah tu, itu tidak berani. Berani ni iaitu bertempat, kena tempat dia. Maka dia tidak akan menghilangkan sifat baik, sifat lembut pada manusia hak lain, dia tidak akan menghilangkan. Tapi kalau sifat ganas, mungkin dia akan menghilangkan sifat-sifat baik yang lain. Maknanya walaupun perang kuat gitu gini, tapi bukan bermakna demon ini kasar. Jiwa dia tidak lembut sangat orang ni. Itu nak bayar, tidak bercanggah. Benda tu boleh berkumpul pada seseorang. Hak lain-lain tu lebih kurang tu ya, lebih kurang tu. Lagi tadi dalam riwayat tadi, dia Nabi SAW nampaknya macam pergi selalu. Dalam riwayat yang satu lagi yang kita baca tadi, Nabi SAW minta rida dia.
kain nak sebar atas, menunjukkan pada seseorang itu dalam rumah dia boleh pakai tu tidak lengkap sangat. Tengok, bergantung kepada keadaan. Dia tak baju pun tak apa, walaupun orang tu kalau di luar tidak munasabah lagi tu. Mana dalam rumah ni keadaannya lain. Bila dia nak keluar, nak pergi, seeloknya, moleknya, dia pakailah pakaian yang sesuai. Itu pengajaran. Tapi kalau di rumah, tidak semestilah kita pakai seperti di luar. Kita pakai padan dengan rumah. Begitu. Daripada hadis ni kita nampak Nabi SAW minta ambil, biar orang hola kain ke dia. Dia pun ambil, dia sebar, baru dia pergi. Begitu. Sebab bagi kita, setiap apa yang berlaku kepada Nabi SAW, yang dilakukan oleh Nabi SAW, semuanya panduan, semuanya ikutan bagi kita. Dalam semua perkara hak berlaku kepada dia tidak saja-saja, perlu dicontohi, menjadi contoh kepada kita berlaku. Maknanya kalau kita duduk dalam rumah, serupa pergi luar depan orang ramai pun serupa tak ikut Nabi lah tu lagu tu. Walau kalau dalam rumah pun pusat jelu, kata dah, pergi luar pun pusat jelu juga. Itu cara tidak bertamadun lah. Orang bertamadun tidak gitu. Itulah hak bertamadun lagu mana Nabi ajar tu lagu tu. Di rumah lah, di luar dia tubik lagu lain cara. Ini pun Imam Nawawi sebut, dan dia Imam Bukhari buat tajuk. Mana seorang tu kalau di rumah lah, yang keluar dia janguk sikit tak apa, Imam Bukhari buat tajuk yang sesuai dengan seseorang tu lah. Ini termasuk dalam maruah, adab, dan untuk menjaga harga diri seseorang tu. Dalam bab pakaian ni dia ada kena-mengena juga. Seterusnya dia sebut dalam hadis yang banyak-banyak kita baca tadi, arak mereka pada masa itunya tidak lain selain daripada fadhih. Fadhih ni apa dia? Iaitu arak yang dibuat daripada buah tamar. Kita panggil buah tamar belaka kan. Dia tu banyak pasal dia mula hidup dalam buah tamar tu. Goni panggil goni, ni panggil goni sebab kita lah ni mumbang. Hak ni macam-macam lah nyo tu kan. Pasal kita tahu tentang nyo tu. Hak ni kotak, hak ni gitu-gini kita kata kan. Banyak lah. Kalau tentang nyo tu kita tahu. Dia pun kalau buah tamar tu banyak nama dia. Kalau perikat ni orang panggil goni, kalau perikat ni orang panggil goni, kalau lagu ni gini. Dia ada nama-nama khusus. Maknanya air direndam dalam satu bekal, patut bubuh hak tu. Bubuh, busr dan tamar. Busr ini hak baru-baru nak masuk, ataupun dalam riwayat yang lain disebut az-zahu, iaitu hak baru nampak kuning dia, kalau hak buah kurma kuning, ataupun baru nampak merah dia sikit-sikit kalau buah kurma tu merah. Itu orang panggil busr. Dan tamar hak masuk tu, capur hak tu, dua tu rendam air. Beberapa lama dia jadi arak. Itulah araknya. Tak apalah. Hak ni kita tengok dalam syarah Imam Nawawi ni panjang juga dia sebut. Kita tengok dalam syarah ni dulu untuk kita bincang seterusnya dalam mazhab lain lagu mana. Pasal dia ada kaitan sekarang ni dengan alkohol, dan ada kaitan dengan air wangi, ubat-ubatan, banyak diguna bahan-bahan itu. Itu pentingnya bahas hak ni. Tak apa, kita tengok dulu hak ada dalam ni. Dia kata dari segi bahasanya, Abu Ubaid ni orang bahasa dia. Gapo dia fadhih itu? Iaitu Ibrahim Al-Harbi dulu kata fadhih iaitu bubuh dalam satu bekas tu bus dan curah air atas. Lepas tu biar sampai dia gelegok. Itulah orang panggil fadhih. Abu Ubaid kata ni ahli-ahli bahasa berlakon. Lagu tu lah, mana dengan tidak dimasak, bubuh buah dulu ke ataupun air dulu ke, bubuh buah tadi, bus dan buah tamar. Lepas tu biar situ dengan tidak guna api. Tak masuk lah, tak masuk.